الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال سيدي علي الخواس رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا Muhammad. Seterusnya berkata Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala selaku pengarang kitab kita, berkata guru saya iaitu Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, ma ja'alallahu al-mubaha illa tanfisan li bani Sayyidi Adam alaihi salatu wassalam min masyaqqati at-taklifi hina rakkaba Allah ta'ala fi dhawatihimul malal min at-taklif. Walau anna Allah ta'ala lam yurakkib fi dhawatihimul malala lam yashra' lahumul mubaha kama fa'ala bil malaikati li'annahum la ya'rifuna al malala ta'man. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. فلذلك كانوا يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Berkata Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Imam Sya'rani ini di antara ulama besar ataupun di antara wali-wali besar yang makamnya ialah di Qahirah, Mesir. Jadi kewalian dia itu ialah berasaskan daripada guru dia yang utama sekali, iaitu Al-Imam Ali Khawas rahimahullahu ta'ala.
Jadi dia kata, guru dia berkata, rahimahullahu ta'ala, ma ja'alallahu al-mubaha, tidak menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala akan perkara harus, illa tanfisan libani as-sayyidi Adam alaihi salatu wassalam. Tidak Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perkara harus melainkan sebagai tanfisan, sebagai suatu perlepasan bagi anak cucu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, min masyaqqati taklifi, daripada keberatan taklif, hina rakkaballahu ta'ala, ketika mana Allah subhanahu wa ta'ala mencampakkan ke atas mereka, hina rakkaballahu ta'ala fi dawatihimul malala, ketika mana Allah subhanahu wa ta'ala mencampakkan pada diri-diri mereka al-malala, perasaan jemu, minat taklifi, daripada taklif, daripada pelbagai taklif. Kita ni manusia, kita anak Adam, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana umat-umat yang sebelum kita telah pun ditaklifkan ke atas diri kita dengan pelbagai taklif, sampai disebut ke atas kita, kita ialah orang-orang mukallaf. Makna mukallaf, disebut kita ialah orang-orang mukallaf. Mukallaf maknanya orang yang diberatkan ke atasnya dengan hukum-hukum taklifi. Mukallaf maknanya orang yang diberatkan ke atasnya dengan hukum-hukum taklifi. Hukum taklifi ni ada 5: wajib, sunat, haram, makruh, harus. Ini hukum taklifi. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Ini ialah 5 hukum taklifi. Allah subhanahu wa ta'ala mengawal kita melalui hukum ni je. Allah subhanahu wa ta'ala hantar seorang rasul, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk menghabar kat kita apa dia benda yang kita kena buat, apa dia perkara yang kita tak boleh buat. Benda perkara yang Allah suruh buat ialah wajib dan sunat. Perkara yang Tuhan tak bagi buat ialah haram dan makruh. Jadi kita pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melakukan yang Tuhan suruh dan meninggalkan yang Tuhan larang. Perkara yang wajib kita kena buat sungguh-sungguh. Apa hukum tak buat? Dosa besar. Benda yang sunat kita kena usaha juga buat. Apa hukum kita meninggalkan, tidaklah berdosa, tapi kita tak dapat pahala. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan ke atas kita perkara-perkara yang diharamkan. Macam mana kita dengan perkara yang Allah haramkan? Kena tinggal sungguh-sungguh. Macam mana kalau kita buat? Maka berdosalah kita. Di sana ada perkara yang namanya makruh. Allah suruh tinggal, tapi tidaklah melakukannya menjadi
suatu dosa. Jadi ini dipanggil peraturan. Kalau kerajaan dia buat undang-undang, siapa-siapa langgar didenda. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan peraturan melalui hukum-hukum ni. Lepas tu hukum hakam Tuhan ialah umpama undang-undang dalam sesebuah negara. Undang-undang ni tertakluk selagi mana kita duduk atas muka dunia dan kita hidup di atas muka dunia. Bila mana kita mati, maka undang-undang ni pun lekanglah daripada kita. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka inilah peraturan dan undang-undang yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta untuk kita atas muka dunia ni, untuk mengawal kita. Macam mana hidup atas muka dunia tak ada undang-undang, tak ada peraturan ni? Rosaklah manusia hidup atas muka dunia. Bahkan rosaklah dunia tu. Bumi ni rosaklah dengan sebab manusia tidak berpandukan kepada hukum hakam taklifi ni. Sebagai contoh, Allah mengharamkan zina. Kalaulah tak ada undang-undang berkenaan dengan peraturan macam mana nak bergaul lelaki perempuan, rosak habis. Dengan siapa saja manusia boleh melakukan hubungan. Lepas tu macam mana anak-anak yang dilahirkan daripada tanpa proses perkahwinan ni, rosak habis. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka sistem manusia jadi rosak. Dunia pun rosak dengan sebab tidak ada hukum. Tapi Allah Ta'ala telah memberikan hukum untuk mengawal kita. Maka masyarakat yang paling rukun damai ialah masyarakat Islam. Sebab masyarakat Islam masyarakat yang ikut peraturan dan undang-undang Tuhan. Baik. Dan semua hukum hakam ni berat-berat. Semayang walaupun 2 rakaat tak mampu dibuat oleh sebahagian orang. Hanya 2 rakaat saja semayang subuh, tapi tak boleh buat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu juga macam perintah puasa juga. Tuhan tak bagi makan, Tuhan tak bagi minum untuk menyatakan kita berpuasa. Mai tengah hari 8 ayam, dahaga ayam, tak boleh minum. Hang kerja apa pun, tengah panas, dalam aircon, apa segala, tetap tak boleh minum, tak boleh makan. Kena berpuasa. Hukum hakam tu berat. Macam mana kalau kita makan? Berdosa. Apa janji Allah? Neraka. Dia panggil hukum. Orang perempuan pakai tudung musim yang panas sangat-sangat macam ni, rasanya inilah panas yang paling teruk yang lalui oleh pengalaman orang-orang duduk di Kedah. Dulu kita dengar panas macam ni di Perlis, di Timah Tasuh ya, ni kuk kita ni panas. Hujan turun setitik pun tak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kena pakai tudung, tak boleh buang tudung. Panas macam mana pun tetap kena pakai tudung. Maknanya apa? Mana hukum itu berat, kita kena buat. Berkata Al-Imam Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, pasal apa Tuhan buat harus? Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Pasal apa Tuhan buat harus? Tuhan buat harus ni tanfisan li bani as-sayyidi Adam alaihi salatu wassalam. Tanfis ialah untuk memberi kelegaan kepada anak cucu Nabi Allah Adam alaihi salam. Maknanya dalam Tuhan memberatkan kena buat hak tu, kena tinggal hak ni, Tuhan buat perkara harus. Apa dia? Tidur. Tidur tu harus.
Mana letih-letih hampa buat ibadat, okey, hampa boleh tidur. Teruk-teruk hampa berpuasa, hampa boleh makan. Makan itu ialah benda harus. Jadi Tuhan buat benda harus untuk memberi kelegaan, untuk memberi kesuksesan kepada kita yang diberatkan dengan hukum-hukum taklifi. Qala min masyaqqati taklif, iaitu tanfisan, kelegaan daripada kesukaran, keberatan taklif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hina rakkaballahu ta'ala fi dawatihimul malal minat taklif, ketika mana Allah Ta'ala mencampakkan ke atas diri-diri mereka, iaitu kita semua, al-malal, iaitu perasaan jemu, minat taklif, daripada segala hukum taklifi. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dengan sebab itu juga, dengan sebab jemu kita cepat jemu, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui telah menciptakan pelbagai juga taat. Bila hang letih semayang, hang ambil Quran. Bila letih ambil Quran, hang ambil tasbih. Lepas daripada ambil tasbih, hang jemu pula bertasbih, masalah Sayyidina Muhammad. Hang tafakkur, hang fikir kebesaran Tuhan, hang fikir diri hang siapa, hang fikir Tuhan hang siapa, nikmat dia banyak mana bagi kat hang lah. Tak buat apa, tapi diam ya, dapat pahala ibadat. Kalau kita diam bertafakkur, buatlah Tuhan buat. Allah mencipta pelbagai taat sebab Allah tahu kita cepat jemu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita letih, kita boleh makan. Begitulah semua perkara harus. Bila mana kita letih buat ibadat, kita boleh bersembang sama-sama kita. Hukum sembang sama-sama kita tu hukumnya harus. Selagi mana kita tak mengata pada orang, selagi mana kita tak mengupat siapa-siapa, harus hukumnya. Bercakaplah apa kamu nak cakap. Tapi terkadang kadang-kadang kita bercakap tu, sekalipun dia tak berdosa, tapi tak ada nilai apa, kosong, dia panggil lara. Ketika itu lepaskan diri daripada lara tu, dan dikata subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia panggil tasbih kafarah. Bila kita bersembang, kena dah teh kopi steko salah Sayyidina Muhammad, perlu nak bangkit tu, kita akhirkan balik sembang kita ni dengan tasbih kafarah. Kena buat itu tak? Kena buat macam tu, supaya hak kita bercakap lara tu habis, kosong, tak ada apa, Tuhan tak kira, dihapuskan kesalahan kalau ada. Itulah tasbih kafarah. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi dia tinggal itu hak berbiji ya, yang bermanfaat ya. Hak tak bermanfaat ditapih. Itulah kelebihan tasbih kafarah. Walau anna Allah Ta'ala lam yurakkib fi zawatihimul malal lam yashra' lahumul mubaha. Dan jikalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mencampakkan pada diri-diri mereka itu jemu, lam yashra' lahumul mubaha, tidaklah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensyariatkan kepada mereka perkara harus. Cumanya perkara harus ni kita tak mau jadi dia sekadar harus, tapi kita nak perkara harus tu menjadi juga ibadat. Maka niatkan saja ibadat. Tidak niat dia aku nak kuatkan diri aku nak bagi hak diri aku untuk tidur, untuk aku nak kuat beribadat. Jadilah tidur untuk ibadat. Kalau kita makan tak ada niat, tak ada nilai ibadat.
Aku makan ni ialah sebab aku nak bagi diri aku kuat, aku boleh buat ibadat. Sebut ibadat tu jadi ibadat. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalaulah Allah Ta'ala tidak menjadikan jemu, jadi Allah tak buatlah perkara harus. Kama fa'ala bil malaikati, seperti mana Allah buat pada para malaikat. Para malaikat Tuhan tak buat mubah. Mereka hanya dibebankan dengan hukum taklifi. Li'annahum la ya'rifuna al-malala ta'man. Para malaikat mereka tak perlu makan, mereka tak perlu tidur. Tak ada tidur pada para malaikat, tidak ada makan pada para malaikat. Tak ada benda harus yang ditinggalkan untuk malaikat. Mereka semua hanya dibebankan dengan ibadat. Sebabnya kerana mereka tidak ada jemu. Falidzalika kanu yusabbihuna al-laila wan-nahara. Sebab itu mereka itu sentiasa bertasbih malam dan siang, tidak merasa lemah. Sebab Tuhan tak buat kepada mereka itu jemu. Malaikat ni tak jemu beribadat. Yang sembahyang, yang qiyam sejak Allah cipta dia sampai hari kiamat. Yang rokok sejak Allah ciptanya dia rokok sampai hari kiamat merokok. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Yang sujud, Allah cipta dia daripada dia mula tercipta, sujud sampai hari kiamat sujud malaikat. Bahkan ada yang telah bersujud berjuta-juta tahun, beratus-ratus ribu juta tahun. Dia hidup sujud, hidup rokok. La yafturun, tidak pernah merasa jemu, tidak pernah merasa lemah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencipta tasbih malaikat itu sebagai nyawa dia sendiri. Jadi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allah bagi dia bertasbih sebagai tasbih itu nyawa dia. Kalau dia berhenti tasbih dia mati. Jadi untuk supaya dia tidak mati, bertasbih. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, tanpa henti. Stop. Tak berhenti. Terus bertasbih. Allahu akbar. Jadi dengan rahmat Allah, Allah buat benda harus pada kita untuk merilekskan kita, merehatkan kita, memberi kelegaan pada kita. Falidzalika kanu yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pelajar kita pada pagi ini ialah grup infak Madrasah 1 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Muhibbin Madrasah 19 seluruh Malaysia, Nazar Sekeluarga, Suji Sekeluarga, Abdul Rahim Abdul Samad, Zali Nasruddin, Muhammad Satria Budiman, Hasriza KL, Haji Zalizan Rozita, Umi Abangan Haik, Sayang Ummah, Nur Aini Rozaimi, Nur Khalinda Hussein, hamba Allah Sungai Marab, Aliyah Syamsul Fahmi, Nurul Nadia Abdullah Sungai Besi, Rozita dan keluarga, Syah Alam, Siti Aisyah Ismail Sungai Petani. Doakan ibu saya, Cik Maria, sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doakan insya-Allah semua hajat-hajat para penaja, para penyumbang, para infak Allah kabulkan, Allah terima sebagai amal soleh, dan akan melepaskan mereka semua daripada azab Allah di hari bangkit esok. Allah kabulkan semua hajat kita.
Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Allah bagi semua kita sihat dapat beribadat. Allah kabulkan semua ibadah-ibadah yang kita buat dalam bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan berkat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma